Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hazul Mokhtar dalam Sinar PM 3 Februari. Kerajaan kesal dengan tindakan ahli perniagaan kontroversi Muhammad Sajat Kamaruzaman dan rakan-rakannya yang bertelekung serta bertudung ketika melakukan ibadah umrah seperti wanita di Tanah Suci Mekah. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata tindakan itu mencemarkan imej Islam serta hubungan baik Malaysia dengan Arab Saudi. Beliau yang ditemui pemberita selepas sesi Town Hall Makasih Syariah di Kementerian Kesihatan di Putrajaya hari ini berkata tindakan Sajat memaparkan imej tersebut di media sosial seperti bukan satu kesalahan. Menurutnya, agensi pelancongan yang membawa Muhammad Sajat berusia 35 tahun itu sepatutnya sedia maklum dengan status lelaki itu. Saham Air Asia Group Berhad dan Air Asia X Berhad di Bursa Malaysia jatuh dalam dagangan aktif selepas laporan yang mendakwa eksekutif kedua-dua syarikat itu terlibat dalam rasuah. Pada jam 10 pagi tadi, saham Air Asia Group turun 13 sen atau 9.09% kepada RM1.30 dengan 20.9 juta bertukar tangan, manakala Air Asia X jatuh 1 sen atau 7.69% kepada 12 sen dengan 18.11 juta saham diniagakan. Suruhanjaya Security dalam satu kenyataan berkata ia akan meneliti kenyataan fakta dalam kes Regina menentang Airbus SE yang mendedahkan beberapa dakwaan terhadap Air Asia Group Berhad dan Air Asia X Berhad. Air Asia dalam satu kenyataan kemarin menafikan dakwaan itu dengan menyatakan syarikatnya tidak terlibat dalam sebarang penyiasatan oleh UK Serious Fraud Office SFO terhadap pengeluar pesawat Eropah Airbus ataupun diberikan sebarang peluang untuk menyediakan maklumat atau penjelasan kepada SFO. Malindo Air menggantung sementara operasi dua laluan penerbangan antarabangsa antara Malaysia dan China susulan penularan wabak coronavirus. Malindo Air dalam kenyataannya berkata ia membabitkan penerbangan antarabangsa antara Kota Kinabalu, Tianjin, Kota Kinabalu berkuat kuasa 1 hingga 29 Februari manakala Johor Bahru, Guangzhou dan Johor Bahru mulai 11 hingga 29 Februari ini. Dalam kenyataan itu, Malindo Air berkata akan terus memantau keadaan di China demi kesihatan dan keselamatan penumpang dan pekerjanya. Sebelum ini, Malindo Air mengumumkan penggantungan sementara perkhidmatan 3 kali seminggu antara Kota Kinabalu dan Wuhan berkuat kuasa 24 Januari lalu sehingga notis selanjutnya. Pelik tetapi benar, sebuah lagi hospital khas coronavirus, Hospital Ho San Shan yang akan mula dibuka hari ini juga menggunakan struktur pasang siap seperti Hospital Jiao Tangshan yang pernah menjadi pusat perubatan khas di Beijing dan dibina dalam tempoh 7 hari untuk merawat pesakit dijangkiti wabak SARS pada 2003. Pusat perubatan hampir siap dilengkapi 1,000 katil yang turut digelar sebagai Fire God Mountain Hospital itu diserahkan kepada tentera semalam selepas projek pembinaannya bermula 10 hari lalu. Kira-kira 1,400 anggota perubatan tentera akan ditempatkan di hospital berkenaan. Kita beralih ke berita sukan. Pasukan pembangunan utama berbasikal yang berpangkalan di Kazakhstan, Vino Astana Motors, percaya mampu memberi tentangan dan mencabar pasukan jelajah dunia dan pro benua pada saingan Le Tour di Langkawi 2020. Walaupun sekadar menghuni tangga ketiga kedudukan individu keseluruhan edisi lalu menerusi Vadim Pronsky, Vino Astana Motors optimis dengan taruhan pelumba prospek berusia 20 tahun Igor Zan dan Yevgeny Fedorov yang berusia 19 tahun. Sementara itu, dua pelumba Fedorov dan Nikitin juga dijangka tidak akan melepaskan peluang untuk mencuba nasib di Resorts World Genting Kota Kinabalu Criterium International dan MMC Langkawi Malaysian Classic selepas tamat perlombaan Le Tour di Langkawi 2020. Le Tour di Langkawi edisi ke-25 akan bermula di Kuching pada 7 Februari sebelum ke Kuala Terengganu untuk peringkat kedua dan akan menghala pantai barat Semenanjung dengan cabaran Twin Stage ke puncak Genting Highlands menanti para pelumba di peringkat 4 sebelum perlombaan menghala ke utara tanah air dan peringkat terakhir iaitu peringkat 8 berlangsung di Pulau Langkawi. Sebelum kita akhiri Sinar PM, jangan lupa datang beramai-ramai ke jualan gudang awal tahun Karangcraft di Kompleks Karangcraft Shah Alam sehingga 9 Februari ini. Banyak koleksi novel, buku-buku berunsur keagamaan dan motivasi serta buku latih tubi dijual pada harga serendah 50 sen. Serta jangan lupa saksikan wacana Sinar siri ke-154 yang bertajuk
Kanak-kanak Masalah Spektrum Autistik ASD, Cabaran dan Masa Depan yang akan bersiaran secara langsung esok 4 Februari jam 3 petang hanya di www.sinarharian.com.my.